Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sesi kali ini saya akan mengupas di bawah tajuk Sains dan Al-Quran yang merupakan di antara topik modul Ulum Al-Quran bagi para pelajar sekalian. Dan saya dimaklumkan bahawasanya topik ini bukanlah sesuatu yang akan diuji dalam peperiksaan, namun ia merupakan sesuatu nilai tambah kepada ilmu kita, dan terutama sekali pada zaman sekarang ini yang mana banyak usaha cuba dilakukan untuk mengaitkan ilmu sains dan juga Al-Quran. Maka kita perlu mempelajari juga bagaimana hubung kait di antara sains dan juga Al-Quran agar kita jelas bagaimana kita nak nak melakukan kaitan tersebut dan apakah tujuannya. Jadi kerana itu dalam buku Ulum Al-Quran yang saya tulis tersebut, kira bab yang terakhir itu membahaskan secara ekstensif berkenaan dengan sains dan Al-Quran. Dan ini merupakan bab yang tidak ada dalam kitab Ulum Al-Quran yang lain. Baik, kita mulakan berkenaan dengan kitab Al-Quran itu sendiri. Kita ada dua, kita ada sains, kita ada Al-Quran. Kita mulakan dengan Al-Quran itu dahulu. Al-Quran mengandungi banyak dikatakan kandungan tujuannya. Al-Quran mengandungi berkenaan dengan hukum, Al-Quran mengandungi berkenaan cerita-cerita para nabi yang dahulu, cerita-cerita umat yang terdahulu. Al-Quran juga mengandungi berkenaan dengan cerita-cerita yang akan datang. Al-Quran juga mengandungi berkenaan dengan akhlak, dan Al-Quran juga mengandungi berkenaan dengan apa? Dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di langit dan bumi yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebahagian ulama cuba mengira berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang membahaskan atau menyatakan berkenaan dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di langit dan di bumi, di alam ini. Daripada pokok, bintang, bulan, bumi dan sebagainya. Maka mereka dapati bahawasanya hampir 1/6 ayat-ayat Al-Quran itu mengandungi ataupun membicarakan dan membahaskan dan menyatakan berkenaan dengan ayat-ayat yang membicarakan tentang ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di langit dan juga di bumi. Bintang-bintang, bulan, bumi, lautan, tumbuhan, manusia, binatang-binatang dan sebagainya. 1/6. Dan kalau kita lihat Al-Quran itu mengandungi 6,236 ayat mengikut bilangan ayat yang terdapat dalam mushaf kita ini, mushaf Syami. Maka 1/6 daripada 6,200 ni lebih kurang adalah 1,000 ayat. Jadi 1,000 ayat Al-Quran membicarakan berkenaan dengan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ni semua ni. 1,000. Kalau kita lihat surah terpanjang dalam Al-Quran ialah surah Al-Baqarah 286 ayat. Bermaksud apa? Bermaksud hampir 3 kali saiz surah Al-Baqarah. Lebih daripada 3 kali saiz surah Al-Baqarah yang membicarakan berkenaan dengan ciptaan-ciptaan Allah SWT yang ajaib dan mengagumkan ini. Persoalannya ialah kenapa? Kenapa Allah SWT datangkan sedemikian? Sedangkan Al-Quran itu adalah kitab panduan. Kitab apa? Kitab petunjuk. Dan orang nak dapat petunjuk daripada apa? Daripada Al-Quran melalui hukum-hukum, akhlak, bagaimana panduan hidupnya, tauhid dan sebagainya. Tapi mengapa ada mengandungi ayat-ayat sedemikian? Nah, ayat-ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala muatkan dalam Al-Quran untuk apa? Untuk mengajak manusia pertama sekali mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu belum kenal Allah, maka marilah kenal Allah SWT melalui ayat ciptaan Allah SWT. Ini niscaya bila kamu kaji, kamu akan lihat keagungan Allah SWT. Kalau kamu tak tahu, kamu tak percaya Tuhan tu ada, renung pada ayat-ayat ini dan kaji kepada alam sekitar, kamu akan dapati pasti tidak boleh lari daripada hakikat bahawasanya Tuhan itu mesti wujud.
Dan Tuhan itu bersifat sedemikian-sedemikian keagungannya. Dan kalau kamu sudah percaya Tuhan tu ada, dan kamu percaya Tuhan tu adalah Allah, dan kamu percaya bahawasanya Allah itu dengan sekali sifat keagungannya, keesaannya dan juga kebesarannya, maka bila baca ayat-ayat ciptaan Allah SWT dalam Al-Quran ini, 1000 ayat tersebut, maka diharapkan insya-Allah bertambah lagi keimanan tersebut kepada Allah SWT. Jadi kita lihat tujuan ayat-ayat katakan kauniyah ini, ayat-ayat yang berkenaan dengan ciptaan Allah SWT di langit dan di bumi ini, tujuannya pertama sekali untuk memperkenalkan manusia kepada kewujudan Tuhan. Kedua, kalau dah percaya pada kewujudan Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Agung. Dan ketiga, kalau sekiranya kamu dah percaya pada kewujudan Tuhan yang Maha Esa dan Maha Agung, maka diharapkan bertambah lagi kepercayaan kamu dan ketakwaan dan keimanan kamu kepadanya. Ini tujuan Allah SWT memasukkan ayat tersebut. Dan Allah SWT nak kita kaji. Al-Quran bukan spoon feed, kasih kita, oh ini fakta, ini scientific rules dia, ini dia punya undang-undang, ini dia punya formula dia. Tidak. Allah SWT datangkan generic statement, general. Tetapi mendalam maksudnya. Maka kajilah. Allah SWT suruh kita kaji. Bila kita kaji ciptaan Allah SWT dan ciptaan Allah daripada Allah SWT, nescaya kita akan sampai kepada Sang Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat-ayat ini yang terdapat dalam Al-Quran ini, 1000 ayat dalam Al-Quran ini dinamakan sebagai ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah daripada bahasa Arab kaun. Kaun ini, dari kalau kita baca surah Yasin, kita selalu sampai kepada penghujung ayat atau penghujung surah Yasin, kun fayakun. Jadilah, maka ia pun terjadi. Jadi kun itu jadilah. Jadi kaun itu adalah kejadian. Kaun adalah kejadian. Dalam Al-Quran banyak kita baca perkataan kana, wa kana Allah, wa kana, wa kana. Kana ni apa? Kana, kuntum, kanu. Kan ni adalah atau jadilah. Macam kita kalau belajar tauhid, kita sifat 20 pada sifat-sifat maknawiyah, kita jumpa kepada sifat-sifat yang bermula dengan kaunuhu, kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran dan sebagainya. Jadi kaunuh itu adalah dia. Jadi kaun itu terjadi, jadian adalah. Jadi ayat kauniyah ialah ayat-ayat yang mana kejadian yang Allah ciptakan di alam ini. Jadi namakan sebagai kauniyah. Ini kawatan kauniyah ini tidak dicipta oleh Rasulullah SAW, tidak dicipta oleh sahabat, tidak dicipta oleh para salafus soleh. Ia hanyalah istilah yang diciptakan oleh para ulama selepasnya. Adakah salah? Sudah tentu tak salah, kerana para ulama banyak mencipta istilah-istilah untuk apa? Untuk memudahkan kita belajar dan memahami ilmu yang diwariskan kepada kita. Jadi nak kenal apakah tu ayat-ayat yang membicarakan tentang kejadian Allah SWT, ciptaan Allah SWT di langit dan di bumi, para ulama gunakan perkataan kauniyah. Jadi masyhur sekarang ini, ayat-ayat tersebut dinamakan sebagai ayat-ayat kauniyah. Nah, kauniyah ini kerana dia itu kejadian, maka dia itu dikaitkan dengan alam. Apakah tu alam? Alam ini adalah fizikal. Bukan setakat bumi saja, tetapi termasuk juga skala universe yang ada di atas. Yang sama ada kita nampak ataupun kita tak nampak. Skala perkara yang ciptaan Allah yang fizikal dinamakan sebagai alam. Okey. Jadi termasuklah tu langit, bumi, binatang, bintang, manusia dan sebagainya. Okey. Dan satu perkara yang sangat menarik ialah ayat-ayat kauniyah ini merupakan mukjizat Al-Quran. Kalau kita belajar sebelum ini tentang apakah tu mukjizat Al-Quran, di antara mukjizat Al-Quran ialah Allah SWT menceritakan berkenaan dengan kisah-kisah terdahulu, umat-umat terdahulu yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi Allah SWT buka rahsia tersebut. Ini mukjizat Al-Quran. Tapi ada orang tak percaya ini mukjizat Al-Quran. Dia kata semua orang boleh datangkan cerita yang lepas, sama ada betul atau tidak, kita tak tahu. Dan kemudian antara mukjizat Al-Quran juga ialah apa? Allah SWT mendatangkan dalam Al-Quran berkenaan kisah-kisah yang belum berlaku. Dan apabila berlaku, membenarkan Al-Quran itu sendiri. Jadi itu ayat mukjizat. Tapi ada sebagian orang kata ini bukan ayat mukjizat. Kenapa? Kerana kita belum tahu lagi benda tu berlaku atau tidak. Contohnya,
Al-Quran menceritakan berkenaan dengan di akhir zaman nanti akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Akan keluar makhluk binatang daripada bumi yang berkata-kata dengan manusia. Ini pengkhabaran akan datang tapi belum sampai lagi. Jadi orang yang tak percaya pada Al-Quran, dia kata, ya semua orang boleh cakap macam-macam ber. Sebab apa kita belum tahu lagi berlaku atau tidak. Nostradamus, kalau pernah dengar Nostradamus boleh buat kajian, siapakah tu Nostradamus, seorang Yahudi yang dikatakan dia predict macam-macam perkara yang akan datang dan dibuat dalam bentuk stanza, dia bentuk dalam poem dan sebagainya, very cryptic. Jadi orang sampai sekarang bila orang kata buka buku Nostradamus tersebut, dia kata, ini tulisan ni kena dengan apa yang berlaku sekarang lah. Jadi Nostradamus tu macam Nabi, dia cakap. Nostradamus ni tahu akan datang lah. Ni pelik betul. Jadi orang boleh cakap, orang yang tak percaya pada Nostradamus kata, ya dia boleh tulis apa yang dia nak, terpulang pada kita untuk interpretasi apa yang kita nak. Dia tak tahu mana akan datang. Jadi aspek mujizat Al-Quran yang menceritakan tentang kisah akan datang ni, sebahagian orang yang tak percaya pada Al-Quran, dia akan menolaknya. Dia akan menolak itu adalah bukti kebenaran Al-Quran. Tetapi, ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam Al-Quran ini, yang dikaji oleh manusia, dikaji oleh saintis, bertepatan dengan apa yang didapati oleh ilmu sains, maka itu tidak boleh kita tidak boleh tolak, ia merupakan mukjizat Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Kerana ilmu ini tidak diketahui oleh manusia zaman dahulu. Macam mana Rasulullah SAW beritahu kalau Rasulullah itu seorang pendusta yang mencipta Al-Quran? Na'udzubillah min dzalik. Jadi ia merupakan sesuatu aspek mukjizat Al-Quran yang sangat kuat, ayat-ayat kauniyah ini. Kerana itu kita perlu kaji ayat-ayat kauniyah ini untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Tetapi dalam masa yang sama kita tidak boleh terlalu gairah nak kaitkan ilmu sains dengan Al-Quran kerana ia membawa risiko yang sangat besar. Yang itu yang kita akan kaji dalam bab ini. Dan kita perlu tahu juga apakah itu ilmu sains. Kata sains, sains ni. Ilmu sains tu apa? Sains tu kebenaran. Awak belum faham sains tu apa sebenarnya. Jadi kita perlu kaji Al-Quran dan juga sains. Maka Al-Quran ini mengajak kita untuk mengkaji ayat-ayat kauniyah ni. Allah SWT mengajak kita untuk mengkaji ayat kauniyah ini untuk menambahkan keimanan kita. Yang mana akhirnya kita mengagungkan Allah SWT. Tapi seperti macam mana saya katakan tadi, untuk kita nak kukuhkan, kita nak kaitkan ayat kauniyah dan juga kebenaran Al-Quran, kita perlu tahu ilmu Al-Quran, kita perlu tahu ilmu sains. Ini dua ni kita perlu tahu, Al-Quran dan juga sains. Okey. Nah, Al-Quran untuk kita memahaminya, kita perlu ada ilmu mentafsirkan Al-Quran. Seseorang yang tidak memiliki ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu alat lah katakan para ulama, maka dia tidak layak untuk menafsirkan ayat-ayat kauniyah dan dikaitkan dengan ilmu sains. Kalau dia ada hanya ilmu sains tapi dia tidak ada ilmu tafsir Al-Quran, ilmu ulum tafsir atau usul tafsir, dia tidak ada kemampuan untuk nak kaitkan kedua-duanya. Kalau dia ada ilmu tafsir Al-Quran tapi dia tidak ada ilmu sains, sudah pasti dia tidak boleh kaitkan antara keduanya. Jadi dia perlu ada kemampuan untuk kedua-duanya, memahami apakah ilmu tafsir Quran, apakah yang diperlukan sebagai penafsir Al-Quran, ilmu-ilmu alat yang dia ada. Kemudian dia ada juga asas-asas sains, barulah dia insya-Allah boleh cuba kaitkan antara keduanya. Jadi ilmu tafsir Al-Quran ini sangat penting. Banyak yang berlaku sekarang ini ialah apabila orang cuba nak menafsirkan Al-Quran tetapi dia tidak ada ilmu tafsir Al-Quran, maka tafsirannya boleh menyeleweng. Dia tidak tahu, tidak mempunyai kemahiran dalam bahasa Arab. Dia faham bahasa Arab, tapi dia tidak ada kemahiran dalam bahasa Arab. Lain orang yang faham dan orang ada kemahiran. Orang yang faham, bila baca Al-Quran mungkin dia faham. Sedikit sebanyak dia faham. Tak 100%, maybe 90%. Dia faham. Ataupun dia tu boleh berbual dalam bahasa Arab. Tapi kemahiran dalam bahasa Arab ialah seseorang yang dapat mendalami maksud ayat Al-Quran itu sendiri. Daripada ilmu balaghahnya, daripada ilmu fikih lughahnya,
daripada penggunaan bahasanya. Ini semua mainkan peranan. Begitu juga dia perlu mempunyai ilmu tentang qiraat. Kalau dia tak tahu tentang qiraat ini ada perbezaan bacaan dan sebagainya, dan qiraat bukan setakat tahu ilmu qiraat saja, tapi dia dapat cuba mencari apakah maksud di sebalik qiraat ini, perbezaan maknanya dalam qiraat ini dibaca lain, ada tak perbezaan maknanya. Apabila dikaitkan dia punya ilmu ni semua, baru dia nampak tafsirannya lebih meluas lagi. Ini ilmu yang perlu ada. Kalau tidak ada ilmu seperti ini, maka ditakuti ia boleh membawa kepada penyelewengan terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Okay? Jadi selepas dia ada ilmu tafsir Al-Quran ini, barulah dia itu belajar. Apakah itu ilmu sains? Apakah itu falsafah ilmu sains? Dia tak boleh cakap ilmu sains itu adalah fakta-fakta, langit itu tinggi, bintang itu jauh, kemudian pokok tu dia ambil air daripada tanah, kemudian dia ambil tenaga daripada matahari dalam proses nama fotosintesis. Ini adalah kira dianggap sebagai bukan setakat fakta sains juga, ia adalah kajian sains. Tapi sains tu apa sebenarnya? Falsafah sains tu apa sebenarnya? Itu perlu diketahui oleh semua. Barulah maknanya kita ini celik. Sains tu apa sebenarnya? Tak adalah kita terpedaya dengan dapatan-dapatan ataupun dikatakan sebagai discovery, scientific discoveries dan sebagainya. Those are discoveries. Kita nak tahu what is science is all about. Jadi kita akan belajar sedikit tentang sains. Cuma sebelum itu saya nak tekankan di sini dua kalimat yang sama bunyinya, science, S-I-G-N-S dan juga science, S-C-I-N-C-E. Ini dua bunyi sama tapi dua makna yang berbeza. Science, S-I-G-N-S adalah tanda-tanda. Sains adalah ilmu sains. Al-Quran bukan buku ilmu sains. Maknanya bukan buku ilmu S-C-I-N-C-E, science, atau S-A-I-N-S dalam bahasa Melayu. Ia bukan buku sains. Maka buka Al-Quran tak jumpa satu formula pun. Buka Al-Quran tak jumpa hipotesis ke, teori ke dan sebagainya. Buka Al-Quran tak jumpa the periodic table. Tak jumpa acid, bases, alkali dan sebagainya. Tak jumpa. Yang jumpa adalah apa? Yang jumpa adalah science, S-I-G-N-S, tanda-tanda. Yang itulah ayat kauniyah. Tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran adalah kitab sains, tanda-tanda, dan bukanlah kitab sains, iaitu ilmu sains. Perlu bezakan. Jadi jangan harap nak cari the speed of light in Al-Quran. You can't find it. You want to find Newton's formula dalam Al-Quran. You can't find it. It's impossible. Because Al-Quran bukanlah kitab sains. Jadi ini perlu jelas. Daripada sains, S-I-G-N-S, tanda-tanda, daripada situlah bila kita ambil gunakan alat ilmu sains, barulah kita nampak terselah. Ternyata di hadapan kita keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apakah itu kaedah dan falsafah ilmu sains? Ilmu sains ini, dia terbatas kepada kajian pada alam fizikal saja. Dan semua yang ada pada alam fizikal ini boleh diukur secara empirical, iaitu panca indera. Berapa banyak panca indera kita ada? Kita ada sense of sight, sense of smell, sense of hearing, sense of touch. Kita ada 5 panca indera. Sense of sight, sense of smell, sense of hearing, sense of taste, sense of touch. 5. Ini 5 saluran yang mana kita kenal alam ini. Kalau 5 ini tidak ada pada diri kita, hanya ada akal saja pada diri kita, kita tak akan tahu wujudnya alam ini. Bagaimana kita nak tahu sedangkan kita tak dapat rasa, kita tak dapat sense of touch tak ada, sense of taste tak ada, sense of sight tak ada, sense of smell tak ada, sense of hearing tak ada, tak dengar, pekak, buta, bisu,
tak boleh bau, tak boleh rasa, tak ada rasa apa-apa. Jadi macam mana kita nak tahu alam ni wujud? Tak boleh. Jadi alam ni kita tahu wujud melalui 5 saluran ini. These 5 channels yang daripada kalau orang ada 5-5 ini maka lengkaplah dia punya science of channel. Ada makhluk Allah SWT berikan lebih daripada 5. Dia ada sense of intuition. Dia dapat rasakan yang benda tu ada. Orang kata binatang ada sense of intuition. No. Binatang tak ada sense of intuition. Semuanya, hatta binatang pun dia daripada dia punya 5 senses. Jadi macam mana dia tahu ada satu benda yang berlaku? Contohnya, sebelum berlaku gempa bumi, burung-burung akan berterbangan. Burung-burung akan berterbangan. Orang tak tahu dia pasal burung semua terbang ni, apa pasal ni? Kemudian berapa jam selepas itu, gempa bumi. Macam mana burung ni tahu? Dia ada sense of intuition ke? Tidak. Allah SWT ciptakan akal dia itu hebat dari satu sudut. Dia daripada 5 panca indera ni, salah satu panca indera tersebut panca indera yang lebih baik daripada manusia. Mungkin sense of smell dia, mungkin sense of touch dia. Dia dapat rasa gegaran bumi yang mana kita tak rasa. Okay. Jadi ini semua yang ada dalam otak ni menyebabkan dia itu secara semula jadi dia nak lakukan dia lari daripada bahaya. Jadi sense of intuition ini, orang kata the sixth sense, orang kata the sixth sense is something that is not physical. Yes, it's true. The sixth sense ini Allah hanya beri kepada manusia sahaja dan manusia yang Allah SWT pilih. Dan Allah SWT boleh pilih-pilih sama ada dia itu Muslim ataupun non-Muslim untuk dapatkan sense of intuition ini. Tapi kebanyakannya adalah orang Islam. Apabila dia lagi dekat pada Allah SWT, dia dapat lihat benda yang orang lain tak dapat lihat, dia dapat rasa benda yang orang lain tak dapat rasa. Dia dapat tahu, dia ni tak boleh baik, tak bagus punya. Ataupun ini boleh percaya dan sebagainya. Ini adalah namakan dalam Islam sebagai firasat. Rasulullah SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kamu berhati-hatilah tentang firasat orang mukmin kerana orang mukmin ini melihat dengan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. That is the sixth sense. But other than that is five sense. So five sense ini hanya dinamakan sebagai empirical. Dia dikaji empirical method, maknanya metod yang menggunakan 5 panca indera ini untuk mengukur sesuatu yang fizikal. Jadi ilmu sains ini terbatas kepada yang fizikal. Apa saja yang metafizikal, iaitu beyond physical, yang spiritual, yang bukan dalam alam ini, seperti jin, seperti malaikat, itu tidak boleh diukur. Kita tak boleh buat eksperimen. Nak eksperimen, malaikat ni berapa jauh di jalan, berapa besar, ni jin ni macam mana keadaannya. Kita tak boleh ukur sebab dia bukan benda fizikal. So anything that has to do with non-physical things, dia bukan sains. Dia bukan tertakluk dalam ilmu sains. Dia mungkin dalam meta science ataupun dia mungkin dalam hypothetical science dan apa jua lah dinamakan. Okay, jadi this is called physical science. Nah, dalam ilmu physical science ini, dahulu mereka menggunakan kaedah deduktif. Jadi awak kalau nak tahu apakah itu kaedah deduktif, yang selalu yang kalau kita baca Sherlock Holmes, dia gunakan deduktif logic. Okay, what is deductive logic? Awak boleh baca dalam kitab tersebut. Saya tak perlu nak huraikan lebih lanjut deduktif ini. Yang dinamakan juga sebagai ilmu mantik. Kenapa saya tak nak huraikan? Kerana ia tidak lagi digunakan oleh para saintis dalam mencari fenomena atau discover natural phenomena. Okay. Yang digunakan sekarang ini, para saintis gunakan kaedah induktif, not deduktif. Kaedah induktif ini yang mana menghasilkan teori dan natijah dalam ilmu sains. Okay. Dan perkara ketiga yang kita perlu tahu tentang falsafah sains ini ialah sains ini bila katakan teori, theoretical, scientific theory, orang bila dengar scientific theory, perkataan scientific itu orang dah wah. Bila dikatakan this is a scientific theory, wah, orang cakap wah.
hebat. Jadi macam benda yang agung gitu. Now, what is scientific theory? First kali jangan wah kat situ. Kita kena faham, apakah itu scientific theory? Scientific theory is actually not scientific fact. It's different, two different things, theory and fact. Right? Fact is something yang tak boleh nak diubah. Contohnya apa? Contohnya ialah you take fire, you put the paper will burn. That is a fact because heat will destroy the atom atau destroy the molecule in the paper itself, the paper molecule. So change it to carbon because heat is energy. Okay, that is fact. Tapi theory is different because theory adalah usaha manusia untuk memahami kan sesuatu fenomena, that is scientific fact, dan teori ini boleh diperbaiki, teori ini boleh didapati salah akan datang. Contohnya, orang lihat atau orang dahulu lihat, oh ni apa nama gerhana berlaku. Apa pasal gerhana ni berlaku? Tak pernah. Sebab gerhana jarang berlaku, gerhana matahari lah. Tiba-tiba matahari itu jadi gelap. Separuh hilang, suku hilang separuh, 3 suku hilang gelap, kemudian semuanya hilang. Jadi, people come up with theories. Antara teorinya ialah apa? Ni naga besar ke atas ni tengah makan matahari. Jadi kita kena halau naga ni, kena minta dia, suruh dia, takutkan dia supaya dia muntahkan balik matahari tersebut. Jadi naga ni lari, maka kita ni ada cahaya. Kalau kita biarkan saja, nanti naga ini telan matahari, habislah kita dalam kegelapan, habis semua tumbuh-tumbuhan tak boleh tumbuh. Jadi kita kena halau naga ni. Jadi macam mana nak halau naga ni? Maka buatlah bising, pukullah, periuk, belanga, apa semua, pekik apa semua agar naga ni takut dan lari. This is a theory. Is it a scientific theory? No, it's just a theory. Theory apa? Teori ini adalah usaha manusia untuk memahami satu fenomena. Jadi teori ini mungkin salah. Orang dulu percaya teori ini. Tapi orang sekarang tahu ini nonsense. Right? This is not based on scientific fact. Dia kata, what is scientific fact? Scientific fact is the moon goes around the earth. And sometimes the moon goes in between the earth and the sun. So bila the moon goes in between the earth and the sun, maka berlakulah eclipse. So that is a fact. So daripada fact ni, mereka gunakan sebagai teori. Mereka build up teori daripada scientific fact. So, scientific theory ini boleh diubah, boleh diperbaiki, boleh dibuktikan salah. Right? So jangan kita mesmerize dengan scientific theory. Right? Kita kena keep and aware, open eyes and open mind that scientific theory is not scientific fact dan dia itu mungkin silap atau mungkin juga tak lengkap dan boleh diperbaiki akan datang. Okay, now sekarang kita akan kaji lebih mendalam lagi tentang this inductive method. Okay. Teori sains dianggap betul selagi mana belum ada fenomena atau ujian saintifik atau fakta baru yang menyangkalnya. So another name, scientific testing, ujian saintifik. So scientific theory dianggap betul selagi mana belum ada fenomena baru atau scientific testing yang falsify that scientific theory. Okay. Kalau ada new fenomena yang falsify that scientific theory, maka kita anggap that scientific theory is not complete. So science is never a complete thing. Science is something yang manusia sentiasa akan cuba perbaiki dan lengkapkan, but it is an endless, dikatakan effort. Tak ada penghujungnya. Manusia sentiasa akan cuba memperbaiki ilmu sains kerana manusia sentiasa terjumpa dengan fenomena baru yang sama ada bertepatan dengan scientific theory yang ada ataupun menyalahi scientific theory yang ada. Ini lebih-lebih lagi apabila cabang ilmu sains itu cabang ilmu yang baru, bukannya cabang ilmu yang dah kira established. Cabang ilmu sains yang established ialah sebagai contoh biology. Dulu orang dah kaji biology. Okay, astronomy. Semua orang tahu pergerakan apa semuanya. Tapi cabang ilmu yang baru adalah seperti apa? Quantum physics. Seperti yang baru apa? Seperti juga adalah astrophysics. Ini semua cabang ilmu yang baru yang mana bila orang kaji, dia jumpa fenomena baru dan dia tak bertepatan dengan scientific theory yang sekarang ini, maka dia akan rombak atau dia akan lihat kembali.
Antara yang sekarang yang paling banyak mengalami rombakan dan juga review adalah scientific theory berkenaan dengan apa nama dia sebagai subatomic particles. Okay, neutron, proton, elektron, kemudian partikel yang lebih kecil daripada proton. Proton itu dia sebenarnya terdiri daripada partikel bernama sebagai quarks. Jadi ini semua dikatakan sebagai the standard model, okay, of subatomic theory. Okay, ini banyak mengalami rombakan, review dan sebagainya kerana manusia para saintis sentiasa jumpa partikel yang baru yang mungkin tak kena dengan the current scientific model atau scientific theory. Okay, dan ini mereka dapati daripada scientific testing. Nah, poin yang kedua perlu kita ingat ialah scientific theory merupakan satu perkara yang relatif dan boleh berubah pada masa akan datang kerana ada scientific testing ataupun fenomena baru tersebut. Jadi dia bukannya seperti Al-Quran yang tak boleh berubah. Scientific theories boleh berubah, boleh direview, okay, boleh di-enhancekan. Al-Quran is fixed. So kalau kita nak kaitkan sesuatu yang dah fix di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak boleh berubah, dan sesuatu yang evolving, berubah, dan kita nak lekatkan kat sini, dan kita nak gunakan benda yang evolving ini untuk buktikan benda yang fix ini. Ini satu perkara yang risiko yang sangat tinggi. Kenapa? Kerana ia boleh menyebabkan bahawasanya kalau ini berubah, maka ini salah lah kalau gitu. Awak gunakan benda yang berubah ini, sekarang ini dianggap betul, maka kata dengan benda yang betul ini, Al-Quran dianggap betul. Okay. Tapi sekali terbukti akan datang, oh ini salah rupanya. Maka adakah Al-Quran juga salah? Jadi ini satu risiko yang perlu diketahui oleh mereka yang gairah nak kaitkan sains dan juga Al-Quran. Nah, seterusnya, kaedah induktif ini. Okay, cara kedua, sebab cara pertama adalah diduktif, boleh dibaca dalam buku. Dia adalah cara untuk mencari, kaedah untuk mencari punca kejadian fenomena di alam ini, physical universe ini, yang boleh diukur dengan 5 panca indera. Boleh dilakukan eksperimen. Dia adalah dikatakan sebagai empirical method. Okay. Nah, kaedah induktif ini ia bermula dengan pengamatan sesuatu fenomena. Hujan yang turun sebagai contoh. Ini hujan turun daripada langit. Dan kita tahu bila ada awan, hujan turun. Dan bila awan tu makin gelap, hujan tu makin lebat. Okay, ini kita tahu ni fenomena. Kemudian kita nak tahu kenapa persoalan selalu why. The first is why. Okay, the when is scientific testing. The why and the how. These are the two things yang orang nak kaji. Okay, what is, kalau kita tahu ada the 4W and 1H tersebut tu, the what, the when, the why, the who, okay, and the how. Now the who tak masuk cerita, okay. Kita nak tahu dalam sains ini the why and the how. Okay, the when is scientific testing, the what is dia punya baseline dia. Kita kena tahu what is that thing first, baru kita kaji. What is rain? What is water? What is cloud? Bila kita dah define benda-benda ini, kita dah kenal pasti, baru kita jalankan dia punya scientific testing. The when will it happen? From there kita build up theory, the what and the how. Okay. Jadi kaji hujan turun, datangkan sesuatu, katakan theory. Kita cakap theory, macam cakap hipotesis. Okay, datangkan kenyataan. Apa yang awak faham tentang hujan ini turun? Hujan turun daripada apa sebenarnya? Macam mana daripada awan tu keluar air? Awan tu terapung, air tu berat. Macam mana daripada benda yang terapung, tiba-tiba keluarnya air yang jatuh ke bumi? Something yang pelik juga. Kan? Awan tu macam kapas jalan sana sini. Takkan air tu dibawa oleh awan dalam bentuk air, tak jatuh-jatuh? Jadi ada orang kata tak, awan tu makin berat, jadi air tu kat dalam. Tapi apa pun menyebabkan tiba-tiba macam air tu terus tercurah, macam ada bocor gitu, zip terbuka, tiba-tiba air tu turun.
Jadi ini perlukan explanation. Okay, jadi didatangkanlah teori. Datangkan dia punya kenyataan, dia punya pandangan dia. Oh, sebabnya berlaku kerana begini, begini, begini. Okay. Nah, kenyataan ini dijadikan sebagai premis dalam kaedah didaktif untuk menghasilkan natijah melalui cara silogisma atau silogim ini. Ini kaedah didaktif, tetapi yang pentingnya ialah apa? Kaedah tersebut itu daripada observasi tersebut itu, okay. Tadi kaedah didaktif, ini kaedah induktif. Daripada observation tersebut tu, hujannya turun, kita datang ke kenyataan, kita kaji trend. Kalau tengok dalam video belakang saya ini, awan sedang lalu. Kaji trend. Bilakah awan ni lalu? Okay. Adakah waktu panas, waktu sejuk? Adakah di kawasan hutan? Adakah di kawasan padang pasir? Adakah di kawasan gunung ganang? Jadi kita kaji trend dahulu. Daripada kita nampak trend, kita dah tahu, oh ni trend. Dan kita fikir, duduk fikir. From observation and trend, kita duduk fikir, oh mungkin sebabnya macam gini. Mungkin. It's not actually the truth, but mungkin. This is called a working hypothesis. Kita cipta kemungkinan itu dan kemungkinan ini namakan sebagai hypothesis. It's not a thesis, it's hypothesis. Hypo is something that is imagination lah. It's not something that is based on reality yet. Okay, kita hanya fikir dulu. So it's hypothesis. Now, kita dah ada kita punya working statement, working hypothesis. Oh, hujan mungkin kerana sebab panas. Uap naik. Jadi kemudian kita uji, kita buat scientific testing. That is menguji hipotesis. Dan daripada scientific testing ini, maka barulah kita ini bina teori sains. Jadi scientific testing ini sama ada dia membenarkan hipotesis ataupun dia menafikan hipotesis kita. Kita datang hipotesis. Oh, ini hujan kerana apa? Ini hujan kerana dia datang angin daripada air daripada space. Jadi dia ditapis oleh awan kemudian turun sini. Kita uji. Oh, that's not the truth. So hipotesis kita false. Ataupun kita datang hipotesis yang baru. Oh, hipotesis kita ialah hujan ini dia membawa wap. Dan bila dia sejuk, maka wap ini dia condense becomes water, maka water berat dia jatuh ke bumi. Kita uji dekat makmal, laboratory. Ternyata hipotesis kita betul. Maka hipotesis kita ni akan pangkat kepada teori, scientific theory. Jadi inductive method ini, para saintis gunakan kaedah ini ialah apa? Observation, see the trend, come up with a hypothesis, a statement, test your statement, test your hypothesis, and kalau betul, you found it correct, maka your hypothesis sekarang ini naik pangkat, elevated to become scientific theory. Okay, so this is kaedah induktif. Now, kita lihat pasal satu, hipotesis ini. Ciri-ciri hipotesis sains ialah sesuatu yang fizikal. Metafizikal tak boleh. Seperti saya katakan tadi, sains tak boleh kaji berkenaan kewujudan malaikat, jin, arash, roh. Dan sains tak boleh buktikan kewujudan Allah ataupun tanpa kewujudan Tuhan. Sains tak boleh buktikan. Sains hanya boleh menunjukkan adanya. Tetapi nak buktikan melalui scientific eksperimen Allah tu wujud, cannot. Sebab Allah tu bukan sesuatu fizikal yang boleh kita ukur. Jadi according to science, you cannot approve or disprove the existence of God. Because God is something that is metaphysical, beyond physical. We cannot measure. Everything else creatures. Allah is a creator. So tak boleh kena. Okay. So dia mesti sesuatu yang fizikal. Yang kita boleh kita ukur dengan panca indera kita. Dan kita gunakan empirical methods kita. Jadi apabila nak datang hipotesis ini, dia mesti sesuatu yang fizikal. Jadi kalau kita katakan gerhana disebabkan naga. Awak boleh ukur ke naga tu? Awak nampak ke naga tu? Tak ada kan? Ini cuma imagination awak kan? Maka itu bukan scientific hypothesis. Itu adalah apa? Itu adalah myth. Itu adalah apa? Itu adalah kepercayaan, belief saja. But it's not a working scientific hypothesis. Hypothesis mestilah benda fizikal. Boleh ukur. Kerana you going to do that experiment in lab. To test whether your hypothesis is correct or not.
Jadi orang nak measure roh. Roh ni apa? Kita nak discover roh melalui scientific testing. You can never measure it. Because roh ini adalah benda yang bukan fizikal, tak boleh measure langsung. Maka orang cakap manusia ni hidup kerana roh, that is a belief. That is a belief. Right? Dia bukan scientific theory. Kita percaya kita hidup ni kerana roh. Bila roh keluar kita ni mati. Tapi boleh kita measure? Tak boleh. Kita tahu orang tu akan mati. Tapi bila masa roh tu keluar? Roh tu keluar daripada mana? Mulut, kaki, tangan. Kita tak nampak dan tak boleh measure langsung. So, benda-benda yang spiritual, metaphysical, dia tak termasuk dalam hipotesis sains. So, pasal sains kata death is the stoppage of heart. Okay, bila jantung berhenti, bila otak berhenti berfungsi, maka orang tu pun mati, dia kata. Dia tak cakap pasal roh. Walaupun doktor tu Muslim ke, non-Muslim ke, dia percaya pada kewujudan roh, tapi dalam bidang ilmu sains, you can never ever say that the death is because roh dah keluar. Why? Because you cannot test. Science is a rigid punya subject, right? Rigid field of knowledge. Kalau benda yang tak boleh test, it's not scientific or you don't use it. Okay? Baik. Bila kita datang ke hipotesis yang dikatakan sebagai based on physical world, we can test. We can test that thing. So, ini namakan sebagai ujian saintifik. Okay? We test it in laboratory, whatever method you want to use. Dan bila testing kita ni proof yang hipotesis kita betul, maka hipotesis kita ini dinaikkan pangkat kepada teori sains. Kalau sekiranya scientific testing ni buktikan yang hipotesis kita ini salah, maka kita boleh datangkan hipotesis baru melalui scientific testing tersebut. Kita dapat scientific testing, kita dapat data macam gini, set macam gini. Jadi kita katakan, okay, from this data, I'm going to interpret and buat hipotesis yang baru and try to test again. Barulah masuknya bila testing tu, second testing betul, third testing betul, barulah naik kepada scientific theory. Okay. Nah, scientific testing ini mestilah melalui 5 panca indera. It's measurable, okay, it's calculable, you can calculate, you can measure it. Right? Bukan something yang based on feeling saja, cannot. Dan yang paling penting sekali ialah your experiment can be repeated. It's repeatable. Orang lain ikut kaedah awak juga akan dapat natijah yang sama, the same observation, right? The same conclusion. Kalau sekiranya awak buat eksperimen dengan cara awak, kemudian orang lain buat eksperimen dengan cara awak juga, tapi dia dapat different result daripada awaknya result, maka something is wrong somewhere. Sama ada dia punya eksperimen salah atau awaknya eksperimen salah. Atau sama ada conclusion dia salah atau conclusion awak tu salah. Jadi kena orang lain yang ketiga pula buat. Jadi makin ramai orang yang repeat eksperimen awak dan dapat observation dan conclusion sama dengan awak, maka awak punya scientific testing ini dikira sebagai rigorous. Boleh diterima. Dan bila scientific testing ini membetulkan hipotesis awak, maka hipotesis awak ini naik pangkat kepada scientific theory yang boleh diterima oleh semua. Okay. So this is scientific testing. Barulah bila semua dah tepat, maka naik dah pangkat daripada teori sains. Jadi scientific teori ini hanya terhasil apabila sesebuah hipotesis atau dikatakan sebagai gagasan idea yang asalnya yang fizikal yang tercetus itu, dia telah lulus semua ujian saintifik yang dijalankan untuknya. All imaginable scientific testing yang orang boleh buat, orang buat dan didapati betul. Okay? Tidak menyalahi hipotesis tersebut. Maka dia dinaikkan pangkat kepada teori sains dan orang mula accept. But scientists are always careful. Dia tahu scientific theory ini bukan sesuatu yang muktamad. Because scientific theory is based on your current experiment. And your current experiment is based on your current phenomena. Akan datang kita tak tahu apa lagi yang akan berlaku. What new phenomena will come in. Yang mana boleh menukar awak punya scientific theory tersebut. So scientific theory is something that is workable, acceptable now. Okay? Acceptable, workable now, but it's not 100% the truth. It might not be.
It might be right now, but nobody knows, and might not be 100% the truth because akan datang fenomena baru, mungkin menyalahi ataupun dia enhance ataupun dia fine tune the current scientific theory. So this is scientific theory. This is not Al-Quran. Al-Quran tak boleh diubah. Scientific theory can be reviewed, can be changed, can be enhanced. Okay. Now, lain daripada scientific facts. Scientific facts ini tak boleh kita kata, oh akan datang facts ni akan tukar. No. Facts is about what you observe. Dia terhasil daripada ujian scientific testing yang kita jalankan untuk kita uji sama ada hipotesis tu betul atau tidak. So examples of scientific fact, right? Example scientific fact is milk is white. And the white is because of the fat inside the milk. Kalau kita remove the fat, the white color will be reduced. But it's still white, but it reduced. We never turn to blue unless you put coloring. Right? So milk is always white. Honey is always sweet. That is scientific fact. So scientific fact is also natural fact. Scientific fact is also called as natural fact. Memang fakta, tak boleh nak diubah. Okay, awak tak boleh cakap, oh hari ni mungkin susu ni putih, besok mungkin warna merah, mungkin warna hijau. You cannot say that because it's a fact already. Alright, so scientific fact is different from scientific theory. Scientific fact, contoh, the sun rises from the east. Nobody says that, yes, it's a fact today, but tomorrow you never know, maybe the sun rise from the west. Walaupun kita percayalah nanti hari kiamat. Kan? Tapi sebelum kiamat takkan matahari terbit daripada sebelah barat, dia mesti sebelah timur saja. So there is a scientific theory and also scientific fact, and it's also a natural fact. Right? Natural in this world. Contohnya scientific fact ialah apa? Scientific fact ialah if you don't drink water, your body will dry up and you die. This is a scientific fact, juga natural fact. Kan? Tak ada orang boleh sangkal kata saya tak minum air, hari ni mungkin mati, tapi besok mungkin tak mati, mungkin saya tambah sihat. No such thing, that's nonsense. Alright? So that is a scientific fact. Jadi contoh yang akan saya bawa ini, semuanya ini saya dah bawa. Tak perlu saya ulang sekali lagi, saya pergi terus kepada scientific law. So you have scientific theory, you have scientific hypothesis which is tested by scientific testing. If it is true, then elevated to scientific theory. But from scientific testing, it comes out scientific fact, right? And when you check all the facts, you go through all the facts, sometimes you can come out with a scientific law. Now, scientific law is basically mathematical formula. Okay, you see the trend. Okay, this is the trend. I can do a scientific formula from this thing. I use, for example, differential equation. Scientists usually buat differential equation. Sometimes partial differential equation untuk nak come up with a scientific law because everything changes. Okay, differentiation in science, in maths talks about change in things. Change one factor based on one factor changes and another factor is fixed. So it changes according to time. So buat differential equation, and that is scientific law. Okay. Example of scientific law is E is equals to mc squared, yang very famous science Einstein's punya formula, ataupun F is equals to ma, right? Force is equal to mass times acceleration. Okay. Ataupun kita boleh katakan sebagai P is equals to IV, power is equals to current times voltage. That is scientific law. So anything that has to do with mathematics that derive from scientific testing, that is scientific law. Okay. So from scientific testing comes out scientific fact and scientific law. So these are the things, scientific fact, scientific law, tak boleh nak ubah. You can enhance, but you cannot change. But scientific theory can change kalau ada fenomena yang baru. Okay. Jadi sebelum saya akhiri video ini, ada dua points yang perlu kita ingat. Undang-undang sains ini sebagai rumusan. Undang-undang sains tidak dapat dinafikan kebenarannya seperti mana fakta sains. So scientific law and scientific fact, you cannot deny its truth. The fact is this. Tetapi undang-undang sains boleh diperbaiki.
Scientific law can be enhanced, sebenarnya saya katakan tadi, to make it better. So you have a differential equation, you have only two factors here, but to make it better, you add more factors. So daripada dua factor, dua elemen, dua coefficient, you add more coefficients. So it can be done, right? Macam pergerakan bulan mengelilingi bumi ini. Lagi kita nak lagi exact, lagi kita tambahkan elemen dia. Maka formula dia panjang satu kaki. Okay. Jadi scientific law can be enhanced. Scientific fact is a fact, is fixed, cannot be changed. Scientific theory can be debunked if you want to. Okay, kalau ada fenomena baru. So, scientific theory boleh diterima oleh manusia sekarang ini, tapi boleh berubah bentuk pada masa akan datang apabila ada new observation ataupun new hypothesis. Okay, jadi itu berkenaan dengan sains, falsafah sains. Now, it's not complete, it's just about 80% complete. Lagi 20% of what is scientific theory, philosophy of science, saya akan completekan dalam kelas insya-Allah, dan juga selepas itu saya akan bicarakan dalam kelas nanti berkenaan dengan attempts by Muslims kan untuk kaitkan Al-Quran dan juga sains. InsyaAllah kita bertemu nanti di dalam kelas. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.